Adakah undi ahli parlimen bertujuan untuk mematuhi sumpah yang diangkat di parlimen atau menuruti arahan parti? Pada Julai 13, ahli-ahli parlimen akan berdebat berkenaan dua usul di parlimen. Ini akan menentukan hala tuju negara kita. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah GK Ganesan dan ini adalah GK TV. Sebagai permulaan, perbincangan kita pada hari ini mengenai dua usul yang akan dibentangkan di parlimen, iaitu Dewan Rakyat. Yang pertamanya ialah usul untuk undi tidak percaya. Keduanya ialah pemecatan speaker yang sedia ada. Sekiranya usul yang kedua untuk menggantikan speaker berjaya, maka ia adalah di bawah kuasa speaker baru, iaitu untuk menolak pembentangan undi tidak percaya di Dewan Rakyat. Persoalannya adalah usul yang manakah yang akan didengar dahulu. Jadi speakerlah yang akan menentukan perkara ini, kerana hanya beliaulah yang berkuasa untuk membuat sedemikian. Soal yang seterusnya adalah usul manakah yang perlu didengar dahulu? Terdapat beberapa perkara penting yang harus tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Pertama, speakerlah yang menentukan bagaimana dan usul apa yang akan didebatkan di Dewan Rakyat. Adakah penggantian speaker satu isu yang rumit yang dihadapi oleh negara masa kini? Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Perlukah usul pemecatan speaker diutamakan? Ini satu perkara yang penting ke? Dua perkara harus diputuskan. Oleh kerana Dewan Rakyat bertujuan mengutamakan keperluan rakyat, usul yang berkaitan dengan rakyat yang mesti didahulukan. Usul yang dikemudiankan memberi gambaran bahawa Perdana Menteri yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan kabinet beliau tidak mempunyai majoriti di parlimen. Sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, kekebalan beliau belum diuji dan perdebatan sidang parlimen mengenainya belum diadakan sejak Mac dan Jun 2020. Sudah dua kali ujian kekebalan beliau belum dapat diuji dan telah diketepikan oleh pihak berkuasa. Bukankah isu berkenaan barisan manakah yang harus menerajui kerajaan negara kita terjumlah kepada kepentingan nasional? Yang kedua, satu usul yang dikemukakan dahulu perlu didahulukan dan yang kemudian perlu dikemudiankan. Terdapat sebuah buku di Dewan Rakyat yang dipanggil buku order book, di mana usul yang didahulukan dalam buku tersebut mestilah dibahaskan terlebihkan dahulu. Notis usul undi tidak percaya telah difailkan terlebih dahulu pada Jun tahun ini. Ianya mendahului usul-usul lain dari segi masa, iaitu kronologi. Persoalan sebenarnya yang menghadapi kita sekarang ialah perlukah speaker digantikan setiap kali ada perubahan pihak berkuasa, iaitu kerajaan? Pandangan yang diambil oleh beberapa ahli politik bahawa speaker harus ditukar adalah bertentangan dengan prinsip kedaulatan undang-undang, iaitu the rule of law. Hanya kerana perubahan pemerintahan berlaku, itu tidak bermakna speaker mesti berubah. Seorang speaker disebut sebagai speaker, dan saya menggunakan perkataan speaker, maafkan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tuan yang dipertua Dewan Rakyat, kerana beliau bercakap untuk tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia. Yang dipertua speaker adalah wakil rakyat. Seseorang speaker mestilah sentiasa bebas dan berkecuali, dalam bahasa Inggerisnya independent. Beliau tidaklah boleh menjadi orang suruhan atau ejen atau wakil kerajaan. Itu tak patut. Itu salah dari segi undang-undang. Sekiranya tuan yang dipertua menjadi ejen atau orang suruhan kerajaan, kita sebagai rakyat akan kehilangan suara rakyat. Itu pun di tempat yang seharusnya dihaskan untuk perbahasan perkara-perkara yang ada unsur kepentingan rakyat, iaitu di Dewan Rakyat.
Itulah namanya Dewan. Dewan Rakyat. Untuk siapa? Untuk rakyat. Kerajaan pada hemat saya tidak boleh mengawal dan melantikkan seseorang speaker yang menjadi orang suruhan kerajaan. Sekiranya ini berlaku, ini akan menimbulkan tomahan-tomahan seperti barisan politik yang menerajui kerajaan akan mampu menggunakan speaker pilihannya, iaitu orang suruhannya, untuk menyekat usul yang tidak menguntungkannya. Sebagai contoh, jika terdapat pilihan untuk sebarang permintaan undi tidak percaya pada masa hadapan, ianya boleh disekat oleh speaker baru. Ada kemungkinanlah. Itu bukan sesuatu yang wajar. Anda setuju kan? Topik yang sebenarnya, perkara yang selanjutnya adalah soal apa yang akan berlaku seterusnya pada 13 hari bulan Julai, sebelumnya, pada hari itu atau selepasnya. Terdapat beberapa kemungkinan, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, ada kemungkinan sebelum Parlimen bersidang, tuan yang di-Pertua speaker mungkin boleh meletakkan jawatan. Itu satu kemungkinan. Atau ada kemungkinan usul tersebut, iaitu usul vote of no confidence, boleh ditarik balik. Pada pendapat saya, usul tersebut tidak harus ditarik balik. Parlimen harus mampu melihat dan memerhati siapakah ahli-ahli parlimen yang menyokong dan siapakah yang menentang usul tersebut. Itu hak kita kan? Dan kemungkinan terakhir yang ketiga, speaker mungkin akan membenarkan usul penggantian speaker diutamakan. Itu kuasa dia. Atau speaker tidak membenarkan usul dibentangkan atau didebatkan. Soal seterusnya adalah, adakah speaker perlu diganti? Pada hemat saya, jawapannya adalah tidak. Tiada apa-apa cadangan atau tomahan bahawa tuan yang di-Pertua sekarang tidak bersikap bebas atau tidak neutral. Maka tidak kelihatan alasan yang munasabah untuk menggantikannya. Soalan seterusnya adalah, dapatkah undi MP majoriti disalahgunakan dengan cara ini? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kewajipan seseorang ahli parlimen. Jadi soal yang seterusnya adalah, kepada siapakah seseorang MP bertanggungjawab? Apabila seseorang MP mengangkat sumpah, ianya mengangkat sumpah di bawah perkara 59 jadual 6 Perlembagaan Persekutuan. Setiap MP bersumpah untuk melakukan dua perkara. Yang pertama, beliau bersumpah bahawa beliau akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Apa maksudnya? Beliau bersumpah atas hati nuraninya untuk melindungi kepentingan negara. Jadi, mengikut sumpah, beliau harus melindungi rakyat. Beliau harus menjaga aset-aset negara. Beliau harus menjaga kesejahteraan negara. Beliau harus mementingkan rakyat. Sekiranya seseorang MP melakukan sebaliknya, maka beliau melanggar tugasnya, bukan? Dan ada satu bahagian kedua pula sumpah seorang MP di Parlimen, iaitu beliau juga bersumpah bahawa beliau akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan mengusir speaker yang selama ini kelihatan bersikap bebas dan bersikap jujur, adakah MP yang berhormat, ahli-ahli parlimen menjalankan tugasnya? Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Jadi soal yang seterusnya adalah soal yang ketara, iaitu atas kepentingan siapakah seseorang MP harus bertindak? Adakah seseorang MP bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya? Apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan? Apabila seseorang MP berjanji untuk setia kepada negara, MP tersebut diwajibkan setia kepada bukan sahaja negara, tetapi untuk bersikap setia kepada seluruh rakyat jelata. Bukan bersikap setia kepada partinya. Tidak kira lah parti mana yang diwakilnya. Jadi, soal seterusnya, bolehkah seseorang MP mematuhi arahan-arahan partinya di parlimen dan mengabaikan kehendak rakyat? Yang pertama, tidak ada apa-apa di dalam perlembagaan yang membenarkan seseorang MP mengundi mengikut kehendak partinya. Sekiranya beliau bertindak sedemikian,
maka beliau melanggar perlembagaan. Beliau melanggar kewajipan fidusiari kepada negara. Atas perkara ini, saya telah membuat satu video yang mana linknya adalah di bawah. Juga jika beliau berbuat demikian, beliau bertindak di luar sumpahnya. Jadi, kita harus tanyakan diri sendiri, mengapakah kita perlukan sikap bebas dan neutral di Parlimen? Mengapakah perkara itu penting? Ini adalah kerana Parlimen adalah tempat yang dihaskan untuk membela nasib rakyat. Apa yang berlaku di Parlimen adalah untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan rakyat dan mengikut kehendak siapa? Tuan-tuan dan puan-puan lah. Dalam bertindak demi kepentingan negara dan demi kepentingan tuan-tuan dan puan-puan, seseorang MP mestilah bertindak mematuhi mandat pilihan raya yang diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan kepada Parlimen. Ini adalah kerana tuan-tuan dan puan-puanlah yang telah memilih MP-MP tersebut. Jadi, jika anda tanyakan apakah mandat itu, kan kita ingat pada pilihan raya Mei 2018, rakyat telah menolak kerajaan kleptokrasi. Rakyat meminta kerajaan yang adil, kerajaan yang bersih, kerajaan yang telus. Jadi timbullah soal di hati kita, bagaimana MP-MP akan memilih dan undi pada 13 hari bulan Julai? Perlukah seseorang MP mengundi mengikut kehendak rakyat atau mengikut partinya? MP-MP harus bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada parti masing-masing. Sekiranya seseorang MP mengundi mengikut kehendak partinya atau beliau memilih mana-mana perkara untuk kepentingan diri sendiri, untuk kedudukan dalam kabinet atau untuk ganjaran kewangan, yang Tun Mahathir kata sweetness Parlimen akan segera dipenuhi dengan MP-MP yang mementingkan diri sendiri. Parlimen akan dipenuhi oleh MP-MP yang tidak berminat dengan negara. Parlimen akan dipenuhi dengan MP-MP yang tidak percaya atau tidak mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila Rukun Negara. Ini akan menimbulkan ketidakstabilan politik dan ia akan membawa kesan yang buruk untuk semua orang, sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang. Umpamanya seperti kehidupan cucu-cucu tuan-tuan dan puan-puan. Cuba fikir-fikirkanlah. Soal yang akhirnya adalah apa yang akan dilakukan oleh yang berhormat MP-MP ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat sejahtera. Terima kasih. Sekiranya anda mendapati video ini menarik, tekan butang like, dan jika anda ingin menerima video serupa, sila tekan melanggan atau subscribe dan tekan butang loceng itu. Minta izin tuan-tuan dan puan-puan.